Pakcik Makcik Oto Arung, berita politik paling panas, paling meletup hari ini. Bosku Najib gagal dan terus gagal untuk mengkambing hitamkan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Kalau anda semua perasan, Bosku Najib bersama Raja Petra, bersama Lokman Adam, berkempen berbulan-bulan untuk memfitnah Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali hanya kerana hakim itu sangat berani menghantar Bosku Najib ke penjara Sungai Buloh selama 12 tahun. Tapi kempen ini sayang 1000 kali sayang, sial dan cukup sial. Seperti apa yang saya jangkakan, semua wayang politik bosku untuk mengkambing hitamkan Hakim Muhammad Nazlan gagal secara mutlak, sehingga hakim-hakim Mahkamah Persekutuan tetap mahu meneruskan perbicaraan kes jenayah rompakan SRC International Bosku Najib pada 15 Ogos 2022. Kenapa Bosku Najib gagal mengkambing hitamkan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali? Pakcik Makcik Oto Arung, ada dua sebab besar utama. Pertama, Bosku Najib dan peguam-peguamnya gagal untuk menunjukkan bukti kukuh Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menerima wang rasuah daripada Jolo. Pihak pendakwaan kerajaan Malaysia telah berjaya membogelkan semua penipuan Bosku Najib dan peguam-peguamnya dalam proseding Mahkamah Malaysia, yang mana terbukti Bosku Najib dan peguam-peguamnya hanya memfitnah, mereka-reka cerita dan sengaja merekayasa kesalahan skandal yang tak pernah dibuat oleh Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Maka bosku dan peguam-peguamnya membuat kesilapan terbesar sepanjang perkembangan proseding mahkamah. Bosku menggunakan taktik penghujahan tanpa ada bukti untuk menuduh dan memfitnah Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menerima wang rasuah sebagai hakim. Maka disebabkan hujah lompong, hujah fitnah ini, Bosku Najib gagal dan terus gagal untuk membatalkan hukuman penjara 12 tahun. Bosku Najib gagal untuk cancel perbicaraan kes SRC di Mahkamah Persekutuan. Bosku Najib gagal dalam permohonannya setakat ini untuk ulang tayang perbicaraan kes SRC International yang dia sudah kalah di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan sebelum ini, Pakcik Makcik Oto Arung. Based on secret information, disebabkan penghujahan yang cukup cacat, tidak ada bukti di pihak Bosku Najib dan peguam-peguam hebatnya yang suka memfitnah Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, permohonan Bosku Najib untuk batalkan perbicaraan kes SRC di Mahkamah Persekutuan gagal secara mutlak sebenarnya, Pakcik Makcik Oto Arung. Bosku Najib dan pasukan peguam belanya pernah menuntut untuk tukar hakim, pernah menuntut untuk ulang tayang perbicaraan mahkamah yang mana Bosku Najib terbukti bersalah merompak 42 juta ringgit dana SRC. Bosku Najib sangat-sangat dupang dengan peguam-peguam dia.
membuat cerita tipu-tipu pasal Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali sehingga bosku Najib, Raja Petra, Lokman Adam, Cyber Troopers, bosku dalam UMNO, sudah habis modal, habis idea, sudah tidak ada jalan lagi untuk mengkambing hitamkan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang tidak ada jenayah itu. Terbukti sampai sekarang, Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali tidak didakwa dalam Mahkamah Malaysia. Yang didakwa adalah bosku Najib. Malah sudah kalah pun dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dalam kes rompakan SRC 42 juta ringgit itu, Pak Cik Makcik Oto Aro. Kalau anda semua perasan, Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali masih tidak dipecat sebagai hakim dalam Mahkamah Malaysia kerana Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali bukan penjenayah, bukan pihak yang dituduh dan didakwa dalam kes SRC International 42 juta ringgit ini. Yang didakwa dalam kes ini adalah kamu, bosku Najib. Yang kalah dalam kes SRC ini kamu. Yang terima duit rasuah daripada Jolo adalah kamu, bukan Hakim Muhammad Nazlan. Jadi disebabkan bosku Najib ini suka lari tajuk keluar daripada tajuk perbicaraan mahkamah, dia pening-pening lalat, bingung, tertekan, takut check-in penjara Sungai Buloh. So, dia gagal mengkambing hitamkan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Memang benar kata pihak pendakwaan kerajaan Malaysia, bosku Najib tidak ada bukti bersama peguam-peguam dia untuk memfitnah Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali itu menerima wang rasuah. Sebaliknya, hakim-hakim yang mendapati bosku Najib terima wang rasuah, wang rompakan, wang haram daripada Jolo yang dicuri bersama bosku Najib dalam syarikat SRC berjumlah 42 juta ringgit yang ditemui dalam akaun bank peribadi bosku Najib. Sampai sekarang bosku Najib, Raja Petra, Lokman Adam, peguam hebat bosku Najib gagal membuktikan di hadapan hakim-hakim bahawa Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menyimpan duit rasuah dalam akaun bank peribadinya. Tidak ada bukti itu. So ini masalah sangat besar, tanda-tanda kiamat besar untuk bosku Najib yang menghitung hari, 14 hari lagi. Nasib hidup mati bosku Najib dalam penjara Sungai Buloh ditentukan di Mahkamah Persekutuan Pak Cik Makcik Oto Aro. Kedua, kenapa bosku Najib ini gagal mengkambing hitamkan Hakim Muhammad Nazlan sehingga dia gagal untuk ulang tayang perbicaraan kes SRC, dia gagal untuk cancel perbicaraan kes SRC International di Mahkamah Persekutuan. Bosku Najib dan peguam-peguam dia berhujah tentang konflik kepentingan. Kata mereka Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali pernah bekerja dalam syarikat Maybank dan meluluskan pinjaman kepada syarikat 1MDB. Akhirnya bosku Najib dan peguam dia kantoi menipu lagi. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dikatakan dalam Mahkamah Malaysia ada konflik kepentingan kerana dia ada kaitan dengan syarikat SRC. Sedangkan pihak pendakwaan membidas dan memperbetulkan fakta bosku Najib. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali bukan bagi pinjaman berbilion-bilion ringgit kepada syarikat SRC International. Apa yang dihujahkan oleh bosku Najib tentang syarikat 1MDB? Syarikat 1MDB adalah berbeza dengan syarikat SRC. Bosku Najib, peguam-peguam hebat bosku Najib. Jadi bosku Najib gagal membezakan kes mahkamah dia yang dihakimi oleh Hakim Muhammad Nazlan adalah kes SRC, bukan kes 1MDB. Jadi ini kesilapan terbesar, kedupangan yang cukup maha dahsyat. Bosku Najib kantoi menipu depan hakim. Dia kata Hakim Muhammad Nazlan pernah memberi pinjaman kepada syarikat SRC International. Sekalinya fakta yang dibentangkan, rupa-rupanya Hakim Muhammad Nazlan pernah bekerja dekat Maybank. Maybank bagi pinjaman kepada 1MDB, bukan kepada syarikat SRC.
Jadi fakta ini sudah salah dan silap. Sebab itu bosku Najib gagal untuk memecat Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, gagal untuk mengheret Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dalam pendakwaan mahkamah. Bosku Najib gagal mengkambing hitamkan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali untuk Bosku Najib gagal mengkambing hitamkan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali untuk tutup kes SRC International di Mahkamah Persekutuan. Jadi bosku Najib dengan peguam-peguam dia perlu berhenti menipu dan berbohong depan hakim-hakim kita. Sebab mereka buat cerita tipu-tipu pasal Hakim Muhammad Nazlan ni cukup keterlaluan, cukup menjijikkan. Kes yang kau kalah, yang dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun oleh Hakim Muhammad Nazlan tu, bosku Najib, bukan kes 1MDB. Itu adalah kes rompakan SRC International yang mana kau kantoi mencuri 42 juta ringgit dan kau simpan duit curi itu dalam akaun AM Bank peribadi kau. Jadi apabila kau sendiri tak faham kes mahkamah kau, peguam-peguam kau pun dupang-dupang tak tahu bezakan kes rompakan syarikat SRC International dan kes jenayah rompakan 1MDB, kau sudah checkmate awal-awal sampai sekarang. Ini punca utama bosku Najib gagal untuk batalkan hukuman penjara 12 tahun dan gagal untuk tutup perbicaraan kes SRC di Mahkamah Persekutuan. Bosku Najib gagal untuk ulang tayang perbicaraan kes SRC. Kau sudah kalah, buat apa ulang tayang lagi perbicaraan terakhir di Mahkamah Persekutuan? Bosku Najib dan peguam dia sendiri buat permohonan rasmi di Mahkamah Persekutuan merayu untuk dibicarakan. Tiba-tiba mereka nak kambing hitamkan Hakim Muhammad Nazlan, fitnah Hakim Muhammad Nazlan, buat cerita tipu-tipu untuk memburukkan institusi kehakiman negara. Akhirnya memenggal kepala bosku Najib sendiri. Bosku Najib kalah dan terus kalah dari segi persepsi undang-undang, dari segi fakta undang-undang, dari segi bukti undang-undang. Dia tak ada bukti untuk berhujah Hakim Muhammad Nazlan ada konflik kepentingan, ada konflik of interest. Sepatutnya Hakim Muhammad Nazlan tarik diri, sepatutnya hakim ditukar. Kenapa di peringkat awal kau tak pohon benda ni? Sudah kalah baru kau nak pohon. Suka betul main wayang politik untuk menghancurkan institusi kehakiman negara, untuk ugut hakim-hakim. Ini taktik tak boleh pakai. Ini taktik boleh menyebabkan bosku Najib kalah teruk lagi pakcik-makcik Oto Arung dalam UMNO. Tak boleh main tipu-tipu dalam mahkamah. Yang ada konflik kepentingan kamu, bosku Najib. Kamu sebagai Perdana Menteri, Menteri Keuangan, penasihat emiratus syarikat SRC. Jelas terang lagi bersuluh 4 orang hakim mendapati konflik kepentingan kamu sebagai Perdana Menteri, Menteri Keuangan. Kamu menyalahgunakan jawatan kamu untuk mencuri, merompak, buat rasuah, cuci duit haram sebanyak 42 juta ringgit. Duit itu adalah milik rakyat, milik negara dalam syarikat SRC yang ditemui dalam akaun bank peribadi kamu. Ini maksud dia konflik kepentingan. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali tak pernah merompak syarikat SRC, syarikat 1MDB walau 1 sen pun. Pakcik-makcik Oto Arung tak pernah. Tak pernah bosku Najib berjaya membuktikan Hakim Muhammad Nazlan merompak 42 juta ringgit, 2.6 bilion ringgit. Sebaliknya, bosku Najib ini seperti paku dulam, paku serpih mengata orang dia yang lebih. Cermin diri kamu bosku. Jangan cuba untuk mengalihkan isu dalam perbicaraan kes mahkamah kamu. Ini antara punca utama kamu kalah teruk ni di semua peringkat mahkamah. Sebab suka betul kau ni dengan peguam kau mengkambing hitamkan hakim yang tidak ada jenayah, yang tidak ada konflik kepentingan, hakim yang menjalankan tanggungjawab dan kerjanya atas prinsip rule of law. Tengok apa sudah jadi. Hakim Muhammad Nazlan bukan sahaja tidak dipecat. Hakim Muhammad Nazlan dinaikkan pangkat jadi Hakim Mahkamah Rayuan. Naik gaji lagi. Dipuji lagi.
oleh rakyat Malaysia kerana menegakkan kedaulatan undang-undang tanpa rasa takut mati. Hakim Muhammad Nazlan dipuji sebagai unsung hero kepada rakyat Malaysia dan negara Malaysia, berani menegakkan keluhuran perlembagaan negara, menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun ke atas banduan penjenayah, perompak, penyamun, penyangak paling wanted di dunia yang kantoi mencuri 42 juta ringgit duit rakyat dalam syarikat SRC bernama Bosku Najib. So saya tahu Bosku Najib tak boleh move on, tak boleh terima kekalahan ini. Kamu kantoi merompak bosku dan bukti itu ditemui. Bukan saja Hakim Muhammad Nazlan yang temui. 3 orang Hakim Mahkamah Rayuan, silap-silap 5 orang Hakim Mahkamah Persekutuan akan temui juga benda ni pada 15 Ogos. So Bosku Najib, untuk hari ini saya tahu kamu tak boleh tidur malam, makan pun tak ada selera, mandi pun tak basah, sebab takut untuk dibicarakan di Mahkamah Persekutuan 15 Ogos 2022. Saya tahu Bosku Najib dan peguam-peguam dia tak bersedia untuk dibicarakan kali terakhir di Mahkamah Persekutuan. Kerana bosku mengaku dia minta postpone perbicaraan kes SRC kerana peguam-peguam dia semua baru, tak faham, tak bersedia. Jadi walaupun Bosku Najib ni bersama peguam-peguam dia sampai sekarang tak faham kes jenayah rompakan SRC International yang dia kalah tu, yang dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun, sekalipun peguam-peguam dia tak bersedia, kamu kena bersedia untuk check in penjara Sungai Buloh. So kamu bermain api dalam mahkamah, cuba untuk memburuk-burukkan institusi kehakiman Malaysia, memfitnah hakim-hakim. Kau cakap kau tidak dibicarakan dalam mahkamah secara adil. Ini lebih adil sudah ni bosku. Ditangguhkan hukuman penjara Sungai Buloh 12 tahun. Kau bernasib baiklah tu. Itu sangat-sangat adil. Kalau orang lain sudah check in penjara Sungai Buloh, Bosku Najib, hakim-hakim tu pun kau tak ucap terima kasih. Ditangguhkan hukuman penjara 12 tahun untuk kau. Jadi Bosku Najib, belum lagi check in penjara Sungai Buloh sudah meroyan jadi orang gila. Ini salah hakim, ini salah Zeti Aziz, ini salah Jupazli, ini salah Tun M, ini salah Muhyiddin, ini salah Jolo. Padahal kau sendiri yang habiskan duit rompakan 42 juta ringgit tu shopping bersama Bosku Rosmah, duit SRC. Ini namanya mencuri, merompak. Ini jenayah pengubahan wang haram. Ini pecah amanah, salah guna kuasa. Jadi berani merompak, berani tanggung sendirilah. Kau sudah kenyang merompak, jadi kaya raya. Kau tak malu, kau tak takut merompak. Sepatutnya kau tak takut check in penjara Sungai Buloh. Bulan Ogos ini atau bulan September ini. So selamat maju jaya kepada Bosku Najib. Takziah ya, gagal untuk mengkambing hitamkan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali ya, Bosku Najib. Gagal untuk memecat Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Gagal untuk tutup kes perbicaraan SRC International di semua peringkat Mahkamah Malaysia. Gagal untuk ulang tayang perbicaraan kes SRC sebab tetap sama, keputusannya tetap sama. Nak ulang tayang 100 kali pun kalah juga bosku. Keputusannya tetap sama. Nak tukar hakim pun keputusannya tetap sama. Sebab bukti itu ditemui dalam akaun bank peribadi Bosku Najib 42 juta ringgit, pakcik-makcik Oto Arung dalam UMNO. So apapun, banduan-banduan penjara Sungai Buloh sudah tidak sabar untuk menyambut kedatangan Bosku Najib ni. Pakcik-makcik Oto Arung, bersedia kita 14 hari lagi ni. Penentuan Bosku Najib menang atau kalah, bebas atau check in penjara Sungai Buloh di Mahkamah Persekutuan. Bosku Najib, kalau kau takut untuk dibicarakan di Mahkamah Persekutuan bersama peguam-peguam kau ni, maksudnya ini tanda-tanda kau sendiri tahu check in penjara Sungai Buloh secara mengejut. Game is over bosku. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat, pakcik-makcik Oto Arung. Terus menang dan terus menang suara sakti keramat rakyat dalam percaturan real politik dunia akhir zaman ini yang sangat-sangat ditakuti oleh Bosku Najib. Bosku, bawalah bomo-bomo Bosku Rosmah tu pergi Mahkamah Persekutuan. Minta tolong dengan iblis, syaitan dan dajjal untuk tidak check in penjara Sungai Buloh. Tapi kalau
Kau menipu hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, bawa lah 1 juta tukang bomo sihir yang paling hebat di dunia pun. Kalau kata Allah kun fayakun, kau masuk penjara Sungai Buloh, masuklah tu bosku. Sekian. Terima kasih. And game over bosku.